Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pembelajaran kita pada hari ini diberkati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semua sehat tak hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat. Ada siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tiada, alhamdulillah semua rajin ke sekolah pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak murid ustaz semua baik kan? Ada siapa-siapa yang boleh bagi tahu ke ustaz apa yang kita nak belajar pada hari ini? Luqman. Apa? Mandi. Yang pertama mandi. Siapa lagi? Aisyah. Apa? Beristinja. Yang ketiga apa? Azam. Apa? Berwudu. Di antara ketiga-tiga kemungkinan yang kamu bagi jadi bukan ustaz nak kamu pilih satu saja yang kita hendak pelajari pada hari ini. Satu saja tajuk yang kita hendak pelajari pada hari ini. Pilih yang pertama wudu, yang kedua istinja dan yang ketiga mandi. Sama-sama semua jawab apa kita nak belajar pada hari ini. Mandi. Bagus, pandai anak-anak murid ustaz. Sekarang ni ustaz ada membawa peralatan mandi yang ustaz akan tunjukkan biar kamu semua faham, iaitu yang pertama adalah ini. Nampak tak? Pentin. Iaitu pentin ni apa? Shampoo. Shampoo ni fungsi dia untuk apa murid-murid? Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran di rambut kita. Pandai semua. Yang kedua, ustaz juga bawakan kepada kamu semua iaitu sabun Dettol. Sabun Dettol ni fungsi dia untuk apa? Untuk membersihkan keseluruhan anggota badan. Bagus. Yang ketiga, semua tahu tak? Ini apa? Apakah peralatan ini? Gayung. Pandai. Gayung ni peralatan ni kita untuk apa? Untuk menseduh air dan menuang air ke anggota badan kita supaya agar badan kita kelihatan bersih. Pandai semua. Di antara ketiga-tiga ni semua dah tahu kan apa tajuk kita pada hari ini, iaitu tentang mandi. Ustaz nak tanya kepada kamu, mandi ni terbahagi kepada berapa? Siapa boleh jawab? Azam. Yang pertama apa? Mandi sunat, mandi wajib, mandi harus. Bagi kita untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini, ustaz juga ingin menerangkan kepada kamu semua iaitu tentang arti mandi. Ada siapa-siapa yang tahu tentang arti mandi? Tahu tak semua? Tak tahu. Ustaz kat sini ingin menerangkan kepada kamu iaitu tentang arti mandi. Maksud mandi, arti mandi itu adalah mengalirkan yaitu air yang suci ke seluruh anggota badan. Apa anggota badan? Yang pertama anggota badan adalah kepala. Kepala. Selain kepala apa? Betul, tangan. Itu tangan kanan dan kiri. Selepas tangan apa? Tubuh badan. Selepas tubuh badan yaitu kaki kanan dan kiri. Faham tak semua?
bila kita mengalirkan air ke seluruh anggota badan, iaitu itu juga dinamakan mandi, bagi mengelakkan segala kekotoran yang ada pada badan dan menyucikan badan kita daripada najis. Okey, semua faham tak tentang erti mandi? Bagus, faham, alhamdulillah. Okey, Ustaz teruskan kepada pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu tentang mandi wajib. Okey, mandi wajib ni artinya adalah mandi yang dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar atau kerana mati selain daripada mati syahid. Okey, mandi wajib adalah bertujuan bagi untuk mengelakkan hadas besar. Okey, ada siapa-siapa yang boleh terangkan ke Ustaz apakah sebab atau punca yang mewajibkan kita mandi? Apa yang pertama sebabnya? Kalau semua tahu. Okey, apa? Luqman. Okey, keluar mani. Okey, bagus. Rabiatul, apa yang kedua? Wiladah, iaitu wiladah itu siapa tahu wiladah? Wiladah itu tentang bagi seseorang perempuan yang melahirkan anak. Okey, yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan. Okey, yang keempat, keluar darah nifas bagi perempuan. Okey, yang kelima apa Azam? Iaitu jima iaitu bersetubuh. Iaitu kamu semua faham tak tentang bersetubuh? Iaitu bersetubuh ni maksudnya ada persetubuhan antara lelaki dengan perempuan. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali apa? Mati yang bukan mati syahid. Okey, mati yang bukan mati syahid ni semua faham tak? Tak faham? Okey, tak apa, Ustaz terangkan. Mati yang bukan mati syahid ni adalah sebagai contoh, iaitu seorang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, yang bukan mati syahid wajib dimandikan oleh orang Islam yang hidup. Okey, semua faham tak tentang sebab-sebab yang mewajibkan kita mandi ni? Faham tak? Faham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Ustaz teruskan kepada mandi yang seterusnya, iaitu mandi sunat. Okey, apa itu mandi sunat? Mandi sunat itu adalah mandi yang mendapat pahala jika dilakukan. Mandi ini bila kita lakukan kita dapat pahala jika dilakukan, dan tidak berdosa apabila kita tidak melakukannya. Faham tak? Bila kita lakukan, kita dapat pahala, dan bila kita tidak lakukan, kita tak dapat apa-apa. Faham tak? Okey, faham. Okey. Apakah antara sebab mandi sunat ni? Apa? Boleh bagi tahu Ustaz tak? Okey. Aisyah, apa? Mandi pada hari Jumaat kerana hendak menunaikan solat Jumaat. Okey, itu dikategorikan kepada mandi sunat. Okey, yang kedua iaitu mandi 2 hari raya, iaitu Aidilfitri dan Aidil'adha. Okey, yang ketiga mandi kerana gerhana matahari dan gerhana bulan. Okey, maksudnya di sini apa? Bila pada waktunya gerhana matahari dan pada waktu terjadinya gerhana bulan, kita disunatkan untuk mandi. Okey, yang keempat iaitu mandi kerana meminta hujan. Okey, sekarang musim hujan. Okey, sebagai contoh pada awal tahun. Pada awal tahun kan musim kemarau, iaitu musim kurangnya penurunan hujan dekat bumi. Okey, dekat situ bila kita bila berlakunya kemarau, jadi kuranglah air hujan. Bila kurangnya air hujan, kita susah. Okey. Bila terjadinya kemarau itu, kita digalakkan untuk mandi
mandi sunat. Okey, yang kelima, mandi setelah memandikan mayat. Okey, selepas kita menziarahi mayat ataupun menziarahi mayat, kita digalakkan mandi sunat. Tapi bila waktu kita mandi tu? Waktu kita mandi tu setelah kita menziarahi mayat tersebut. Faham tak? Faham? Tak faham bagi tahu ustaz? Faham tak? Okey, faham. Okey, kalau faham kita pergi seterusnya, iaitu yang keenam, iaitu mandi setelah masuk agama Islam, iaitu bagi saudara yang baru. Faham tak sini? Maksudnya bagi saudara yang baru, sebagai contoh jiran kita ke, kawan-kawan kita ke, maksudnya kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam, sebagai contoh Cina, India, Kadazan, Iban, orang putih dan sebagainya. Faham tak faham? Bila dia masuk Islam, dia dikehendaki, disunatkan untuk mandi. Okey, faham? Okey, kalau faham, ustaz akan pergi kepada seterusnya, mandi yang seterusnya, iaitu mandi harus. Okey. Apa semua boleh tak bagi tahu ustaz apa itu maksud mandi harus? Okey. Mandi harus ni paling senang, iaitu mandi harus mandi ini boleh dilakukan pada bila-bila masa. Anytime, anywhere. Okey? Pada bila masa atas sebab-sebab telah berubah bau badan, berasa letih selepas kita bermain dan sebagainya. Okey, sebagai contoh mandi yang kita lakukan setiap hari. Okey, semua mandi satu hari berapa kali? 3, 2, 5. Okey, lagi banyak kita mandi, lagi bagus, lagi badan kita sehat. Okey, mandi yang kita lakukan pada hari-hari yang kita lakukan itu adalah dikategorikan sebagai mandi harus. Okey, faham tak semua? Faham, alhamdulillah. Okey, mandi wajib apa? Faham tak mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang bertujuan bagi menyucikan badan kita daripada hadas besar. Yang kedua, mandi sunat apa? Iaitu mandi yang mendapat pahala jika kita lakukan dan tidak mendapat apa-apa jika kita meninggalkannya. Okey. Yang last kali iaitu mandi harus, iaitu mandi yang kita laksanakan pada hari-hari kita. Maksudnya pagi, petang, tengah hari ke, malam ke. Okey, itu dikategorikan sebagai mandi harus. Okey. Semua faham tak tentang pembelajaran ustaz pada hari ini? Faham? Okay, kalau faham, alhamdulillah, maka tercapailah hajat ustaz untuk mengajar kamu tentang tajuk yang kita pelajari pada hari ini, iaitu Okay. Setelah selesai sesi pembelajaran pada hari ini, ustaz juga ingin meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan sesi penilaian. Okey, sesi penilaian ini untuk apa budak-budak? Ya, untuk menguji tahap kefahaman kamu. Untuk menguji tahap kefahaman kamu, sama ada kamu faham ataupun tidak tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Senang je cara ustaz nak ajar kamu pada hari ini. Cara ustaz nak nilai kamu senang je. Okey, ustaz akan bagikan kamu kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan A, kumpulan B yang berada di tengah dan kumpulan C yang berada di tepi. Okey. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan A. Kumpulan A iaitu daripada hadapan hingga ke belakang. Okey, ustaz akan tanya kamu soalan dan kamu perlu jawab segala persoalan ustaz. Yang kedua, ketiga pun sama macam kumpulan A tadi. Faham ke tak faham? Faham. Okey. Bila semua faham, ustaz ingin memberikan sesi soal jawab kepada kamu. Ustaz nak tanya kamu kena jawab kepada ustaz jawapan yang betul. Okey. Soalan yang pertama, kumpulan yang pertama kena siap sedia, okey? Soalan yang pertama iaitu berapakah jenis-jenis mandi yang telah kita pelajari pada hari ini? Berapa? 5, salah. Berapa? 3. Okey. 3 jenis mandi yang kita belajar pada hari ini, betul. Tapi ustaz nak kamu sebutkan ketiga-tiga.
jenis mandi tadi apa? Yang pertama apa? Mandi wajib. Yang kedua apa? Yang kedua mandi sunat, dan yang ketiga yaitu mandi harus. Okey, pandai kumpulan yang pertama. Okey, kumpulan yang lain berikan tepukan yang gemuruh kepada kumpulan yang pertama. Okey, seterusnya kumpulan yang tengah-tengah, siap sedia dengan soalan ustaz. Okey. Senaraikan perkara-perkara yang menyebabkan kamu itu mandi wajib. Apa perkara-perkara itu? Cuba bagi ke ustaz. Apa perkaranya? Apa? Keluar mani. Yang kedua apa? Okey, yang kamu faham je kamu senaraikan ke ustaz apa? Yang kedua, wilada. Okey, betul, wilada. Dan yang ketiga, ustaz nak kamu bagi 4 je. Yang ketiga apa? Keluar darah apa? Darah haid. Dan yang terakhir sekali iaitu keluarnya darah nifas bagi perempuan. Okey, pandai semua. Berikan tepukan yang gemuruh kepada kumpulan yang tengah-tengah, iaitu kumpulan yang kedua. Okey, kumpulan yang ketiga, siap sedia. Apakah apa? Apa ustaz bagi soalan ustaz? Okey, ustaz bagi satu situasi. Okey, situasi dia macam ni. Contohnya siapa nama? Syafiq. Okey, Syafiq ni tengah bawa motor. Dia tengah bawa motor, time tu hujan tau. Hujan. Bila dia bawa motor hujan, jalan kan belecak. Okey, bila jalan belecak, ada sebiji kenderaan lalu begitu laju. Okey, bila lalu begitu laju, lecak tu naik terkena kepada Syafiq tadi. Itu adalah kategori mandi apa? Cuba jawab ustaz. Itu adakah dikategorikan mandi wajib, dan adakah juga dikategorikan sebagai mandi sunat, dan adakah juga dikategorikan sebagai mandi harus? Cuba bagi kita tahu ustaz apa yang kamu faham. Mandi wajib salah. Apa lagi? Mandi sunat salah. Ya betul, jawapannya mandi harus, iaitu mandi yang kita perlu lakukan setiap hari, iaitu lakukan pada tak kisahlah pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam ke, tak kisah. Okey, jawapannya betul. Okey, ni soalan yang paling last sekali ustaz nak bagi. Semua kena jawab dengan sekata. Semua kena jawab. Jawab apa yang kamu faham tentang pelajaran kita pada hari ini. Ustaz nak bagi apa Ustaz nak kamu nyatakan 5 contoh mandi sunat. Apa? 5 contoh mandi sunat. 5 Ustaz nak 5 Okey. Semua jawab. Okey. Yang pertama apa? Mandi pada hari Jumaat. Okey, betul. Yang kedua iaitu mandi apa? Mandi pada 2 hari raya, iaitu hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha, iaitu hari raya korban yang bakal kita tempuhi pada hujung bulan ni. Okey, yang ketiga iaitu mandi kerana gerhana, terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Okey, macam mana nak tahu gerhana matahari dan gerhana bulan? Macam mana nak tahu bila wujudnya, bila keluarnya gerhana matahari dan gerhana bulan ini? Yes, betul. Sekarang kan kita dah ada teknologi. Bila terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, nanti kita boleh tengok dekat TV. TV akan keluarkan, selain daripada TV, kat handphone kita pun kita boleh cek bila berlakunya gerhana matahari dan gerhana bulan. Okey, pandai semua. Okey, kita dah bagi 3. Okey, yang keempat apa? Iaitu mandi kerana
solat meminta hujan. Okey, Ustaz dah terangkan tadi kan, mandi kerana solat meminta hujan, iaitu setelah berlakunya kemarau, iaitu kadar air di bumi ini menurun. Bila kadar air di bumi ini menurun, itu terjadinya kemarau. Jadi bila terjadinya kemarau, kita memerlukan air. Bila kita memerlukan air, kita disunatkan untuk mandi sunat untuk meminta hujan. Okey, pandai. Dan yang terakhir sekali, yang kelima apa? Yang kelima iaitu mandi setelah memandikan mayat. Okey, bila kita macam Ustaz terangkan tadi, bila kita balik menziarahi mayat, tak kisahlah di rumah maupun di kubur, kita dikehendaki mandi sunat. Okey, setelah Ustaz melaksanakan penilaian kita untuk menguji kefahaman kamu semua, jadi Ustaz akhiri pembelajaran kita ini dengan menyimpulkan satu rumusan ataupun kesimpulan di atas pembelajaran yang kita belajar pada hari ini. Okey, Ustaz nak kamu semua bersama-sama Ustaz merumuskan semula apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, kita start daripada awal, iaitu mandi wajib. Okey, mandi wajib apa? Iaitu mandi wajib. Baca sama-sama dengan Ustaz Iaitu mandi wajib, iaitu artinya iaitu mandi yang dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar ataupun kerana mati selain daripada mati syahid. Okey, apakah sebab-sebab yang mewajibkan kita untuk mandi? Okey, yang pertama apa? Keluar mani. Okey, bagus. Yang kedua, wiladah. Bagus. Yang ketiga iaitu keluar darah haid. Keluar darah haid bagi laki ke perempuan? Perempuan. Okey, jangan laki pula. Okey. Okey, bagus. Yang keempat iaitu keluar darah nifas. Nifas ni untuk laki ke perempuan? Perempuan juga. Okey, bagus. Dan yang kelima iaitu jima'. Jima' itu adalah persetubuhan antara lelaki dengan perempuan. Dan yang last sekali apa? Yang keenam iaitu mati yang bukan mati syahid. Okey, kita pergi kepada mandi yang seterusnya, iaitu mandi sunat. Mandi sunat itu adalah mandi yang bila kita lakukan kita dapat pahala, dan kita tidak lakukan kita tidak dapat apa-apa. Okey, faham? Okey, apakah antara mandi sunat? Contoh-contoh mandi sunat. Bila kita perlu lakukan mandi sunat ni? Apa? Senaraikan. Yang pertama apa? Iaitu mandi pada hari Jumaat. Yang kedua, mandi 2 hari raya. Dan yang ketiga apa? Mandi kerana gerhana matahari, kerana terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang keempat iaitu mandi kerana solat meminta hujan. Yang kelima, mandi setelah memandikan mayat. Yang keenam adalah apa semua murid-murid? Mandi setelah masuk agama Islam, iaitu bagi kepada yang bukan Islam. Sebagai contoh apa murid-murid? Yes, India, Cina, apa lagi? Iban, Kadazan, yang sebagainya lah, orang putih pun boleh. Okey. Dan yang terakhir sekali iaitu mandi harus. Itu mandi harus apa murid-murid? Mandi yang dilakukan pada hari-hari kita, iaitu tak kisahlah mandi pada waktu pagi, tengah hari, petang, malam, awak nak mandi lagi besoknya ke, itu dikirakan mandi harus. Okey, pandai. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan suratul As. Okey, baca sama-sama dengan Ustaz. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, semua boleh pulang. Beratur ya. Terima kasih.
sama-sama. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan suratul As. Okey, baca sama-sama dengan Ustaz. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin.